Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberi peluang kepada kita. Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan dengan dua nikmat yang terbesar, iaitu daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka atas dasar itulah kita semua diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala pada malam ini. Di samping kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara kita menunaikan solat secara berjamaah, kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini ke rumah Allah Ta'ala ini dicatatkan oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu daripada ganjaran pahala kepada kita yang akan kita bawa bersama bila mana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah, muka surat 39. Muka surat 39 dengan tajuk dia petua supaya menunaikan sembahyang. Petua ni bahasa Melayu lah. Dia bahasa Melayu, satu kalimah ataupun satu perkataan yang menunjukkan kepada kita apakah cara-cara ataupun apakah langkah-langkah supaya kita sentiasa mahu menunaikan sembahyang. Dan apakah ciri-ciri ataupun cara-cara kita nak suruh kita ni jadi kekal minat ke semaya, kasih ke semaya, cinta kepada semaya. Kenapakah di sini pengarang kita ini, muallif, memberi gambaran kepada kita satu tajuk tentang bagaimana cara nak suruh kita jadi rajin semaya? Ialah dia secara automatik ataupun secara umumnya bila sebut saja ibadat ada satu gangguan dia. Kita nak semaya ada gangguan dia. Kita nak amal ibadat lain, nak sedekah, nak puasa, semua ibadat ada gangguan dia. Maka sebab itulah pengarang kita ini memberi satu semangat kepada kita, satu cara kepada kita, cara-cara untuk kita ni biar jadi rajin semaya. Sebab semaya ni satu ibadat hak bukan semua orang minat semaya ni. Dia hak minat semaya pun tak kena cara pun pula dah. Apatah lagi hak tak minat semaya. Maka sebab itulah pengarang kita ini ajar kepada kita, sebut dalam kitab juga bagaimana cara nak suruh kita ni sentiasa kekal. Bahasa Arab dia sebut sebagai istimrar, berkekalan, istiqamah kita dalam semaya. Tidak kata semaya pagi, subuh semaya, lepas tu maghrib esok, zuhur asar, tak tahu dah ke mana. Kapun naiklah, kapun ni alhamdulillah bagus belakang. Jadi di sini tuan-tuan perempuan yang terhormati oleh Allah, bila sebut amal ibadat maka ada selalu gangguan dia, cabaran dia. Istilah tasawuf disebut sebagai awa'iq. Awa'iq ni gangguan-gangguan bila kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka di sini Amal sebut salah satunya ialah daripada kata-kata, petikan kata-kata yang disebut, yang dinaqal oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Imam Al-Ghazali salah seorang daripada ulama sufi ataupun ulama tasawuf, digelar sebagai Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Jadi dia ni orang hebat lah. Bila sebut Imam Al-Ghazali, kenal belakang, tahu belakang. Kalau tak tahu Imam Al-Ghazali lagi berat kita ni. Walaupun kita tak kenal dia, tapi kita tahu. Bila sebut nama dia, semua kita tahu. Kalau dia orang alim, orang yang tinggi ilmu. Bahkan kata ulama, banyak kitab-kitab mu'tabar yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Antaranya Hak Sahih Ihya Ulumuddin. Begitu juga kitab Bidayatul Hidayah, kemudian kitab Mizanul A'mal, kitab Minhajul Abidin, kitab Mustafa min Usulil Fiqh, dan banyak lagi. Ini maknanya membuktikan di sini bahawa dia ni orang ulama yang hebat. Jadi Imam Al-Ghazali ni tuan-tuan, kata-kata dia, antara kata-katanya ialah dia menyebut bahawa bila sebut awaid ataupun penghalang kepada ibadat ada empat. Ada empat, ingat molek, ada empat gangguan benda-benda yang menghalang kita daripada buat amal ibadat. Apa dia? Yang pertama iaitu dunia. Ni dunia ni selalu menghalang kita buat amal ibadat. Bila sebut dunia, apa dia dunia ni? Benda yang nak tinggal lepas pada mati. Dunia dah tu. Rumah dunia, kereta dunia, harta dunia. Dan ni anak bini pun dunia. Segala-gala lain daripada Allah Ta'ala, benda yang kita bawa, yang kita tinggal. Masa kita nak mati, kita tinggal belaka. Tak orang masuk dalam kubur, maka itu dunia. Dunia ni banyak menyibukkan kita. Kadang-kadang duduk semaya pun ingat lagi harta kita dalam bank. Ada setengah tu ingat hotel orang lagi. Ada yang harta bagi orang tak ada harta. Mana tak fikir harta, dia fikir hutang orang. Maknanya benda dunia belaka. Fikir kereta baru. Batu antaranya kata orang dulu, dia kata kan, jiran beli kereta baru, kita remeh seminggu. Ni. Kenapa? Kerana kita sibuk duk fikir pasal dunia. Maka inilah antara benda yang boleh menghalang kita buat amal ibadat. Nak semaya mari orang mari tu muhajir pergi situ pergi sini, dunia juga. Ni maknanya dunia adalah perkara pertama yang menghalang kita daripada buat amal ibadat kepada Allah. Jadi nak buat amal ibadat dengan cara yang baik, kita kena, yang pertama kita kena buai dunia. Tak usah cara. Bila kita nak semaya akad takbir Allahu Akbar, tak usah fikir dunia. Tak usah ingat pada dunia, tak usah fikir harta, tak usah fikir benda-benda hak nak tinggal lepas pada mati. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, perkara yang menghalang daripada buat amal ibadat iaitu gangguan daripada makhluk. Ni makhluk pun satu masalah juga pada kita sebenarnya. Kadang-kadang dia mari ingatkan kita ni jenis merah. Bukan merah hatu raya dah, merah jenis lembu kubak. Tu nak semaya akad takbir Allahu Akbar, bunyi hujan rumah kami duk pandai tu tambah lagi. Tak boleh. Maknanya gangguan daripada makhluk. Termasuk juga anak isteri kita, aju akad takbir Allahu Akbar, anak mari kata abah nak nasi. Macam-macam pesi. Maknanya gangguan daripada makhluk. Itu yang kedua. Ni. Dan yang ketiga ialah gangguan pada pihak keinginan syahwat dan juga hawa nafsu. Ni nak buat amal ibadat tapi ada gangguan daripada nafsu kita sendiri. Nafsu, ada nafsu ke arah kebaikan, ada nafsu jahat. Ni kalau nafsu jahat dia panggil apa? Innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu amarah yang boleh membawa kepada benda jahat. Hak tu tak sih. Dia ajuk makan banyak, nafsu nak pada makan banyak, nafsu nak tu, nafsu nak ni. Akhirnya terganggu ibadat kita. Nak semaya ni, nak semaya ngorek kita puasa. Nak semaya ngorek dulu, kau nak makan dulu. Akad takbir Allah Akbar tu ingat lapak tiga, onde-onde macam-macam. Ini merupakan gangguan daripada hawa nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita, mengatasi keinginan kita nak buat amal ibadat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, gangguan untuk buat amal ibadat ialah dari segi gangguan daripada iblis dan syaitan. Ini yang terbesar. Kenapa? Kerana kata Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata.
Start daripada zaman Nabi Adam hinggalah ke akhir zaman, hingga hari kiamat, itulah musuh yang nyata. Maka selagi mana dia musuh, maka selagi itulah dia akan lawan kita. Bila nak buat amal ibadat, mari selalu ganggu dia basic. Dia basic tak semaya lah. Dia mu semaya banyak dah ke semaya apa pun. Dia kita pun jawab tak boleh kena semaya, Allah Taala suruh. Pada dia perkatakan mana? Dia kata mu semaya, tapi semaya tu biar ada biar orang. Biar orang tengok mu rasa hebat. Rajin buat amal ibadat. Ni kita berkata tak sih, kita nak semaya biar ikhlas. Tak apalah semaya ikhlas. Mu tak usah semaya depan orang menusuk, tapi dalam hatimu biar mu rasa mu hebat. Biar mu rasa tak ada orang yang berajin pada mu buat amal ibadat. Macam-macam cara. Dia ganggu kita, godaan daripada iblis syaitan ni banyak. Banyak-banyak cara, macam-macam pesing. Silap kaya lebih-lebih gitu. Maknanya 4 godaan, 4 cabaran bila mana kita nak buat amal ibadat ataupun awaid, perkara-perkara yang mengganggu amal ibadat kita, iaitu kata Imam Al-Ghazali, yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga nafsu, yang keempat syaitan. Jadi nak kepada amal ibadat yang betul-betul sempurna, nak amal ibadat kepada orang panggil istiqamah, berkekalan dengan cara rutin gitu, dengan cara atas jalan kita buat amal ibadat tu super sekala lah jadual kita lakukan dengan duha kita, qiyamul lail kita, semaya fardu kita sama telah lah. Maknanya setiap daripada amal ibadat kita termasuk semaya biar jauh daripada 4 gangguan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tadi. Baik, masuk dalam kitab sebagai ikhtiar. Di muka surat 40 dah. Petua supaya sentiasa mahu menunaikan semaya. Maknanya pengarah kita nak ajar kepada kita, nasihat pengarah kita kepada kita, bagaimana cara kita nak suruh kita ni rajin semua. Pasal kita ni kadang-kadang mari berasa malah. Bukan kadang-kadang lah, banyak orang malah pada duduk. Tak boleh lah, tapi alhamdulillah bagus belakang. Maknanya sentiasa ada berasa yang boleh menyebabkan kita makin jauh daripada amal ibadat. Jadi pengarah kita ni sebut kepada kita sebagai usaha ataupun sebagai ikhtiar agar kita sentiasa mahu menunaikan semaya, maka petua-petua berikut hendaklah selalu diingati dalam hati sanubari. Maknanya biar mari lintas dalam hati kita, lagu manakah petua-petua ataupun langkah-langkah nak suruh kita dengan semaya. InsyaAllah dengan pertolongan, maknanya bi'aunillah, ataupun dengan taufik dan hidayah Allah. Taufik dan hidayah ni bukan nama dia. Taufik dan hidayah, dua benda yang kena ada dalam kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, satu kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, yang mana ada juga syarah dia yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Hajj rahimahullahu ta'ala. Dia katakan taufik ini sebenarnya ialah benda yang dibuat oleh Allah Ta'ala supaya kita boleh buat kebaikan. Manakala hidayah pula ialah iman ataupun satu cara Allah Ta'ala nak suruh kita ni jadi buat amal ibadat tersebut. Contohnya kita katakan cara mudahnya, kita nak pergi semaya, kita nak buat amal ibadat. Bila sebut amal ibadat, itu dipanggil hidayah. Kita ada perasaan kita nak buat amal, ada perasaan kita nak buat amal ibadat kepada Allah, itu hidayah. Kenapa Allah Ta'ala buka hati kita? Tetapi tiba-tiba kita mari demam, mari demam tak segar, ataupun tak sihat. Maka sihat tak sihat itu adalah taufik. Makna dua benda yang diperlukan, ada taufik, ada hidayah, maka berjayalah amal ibadat tersebut. Kalau ada taufik saja, kita sihat, kita rajin buat amal ibadat, tapi Allah Ta'ala tak buka hati kita. Jadi kita tak buat semua amal ibadat tu. Tapi tak diberi halangan-halangan oleh Allah Ta'ala menyebabkan amal ibadat tersebut tidak berjaya, maka tak boleh juga. Sebab itulah nak kepada kedua-dua, taufik dan hidayah. Ada taufik, maknanya ada pertolongan daripada Allah beserta dengan hidayah, Allah Ta'ala buka hati, maka baru berjaya. Ada taufik saja tak ada hidayah, tak boleh. Bahkan satu sirah yang berlaku kepada Rasulullah SAW
Satu ketika Abu Talib, pak saudara Nabi. Kata ulama, pak saudara Nabi Abu Talib meninggal dalam keadaan bukit Islam. Tetapi walaupun dia bukit Islam, satu ketika kata ulama, pernah Nabi ni sebelum pada Abu Talib meninggal dunia, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, kau matikanlah Abu Talib dalam Islam. Abu Talib ni walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia banyak membantu Nabi SAW atas usaha dakwah. Dia tolong Nabi, banyak memberi kata-kata semangat kepada Nabi Muhammad. Tapi takdir Allah Ta'ala, dia mati dalam keadaan bukit Islam. Walaupun Nabi SAW sebelum pada dia meninggal, Nabi sudah berdoa kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala kata apa? Dalam Quran disebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tak boleh hidayah man ahbabta, kepada orang yang menuk. Allah Ta'ala tegur mu Nabi Muhammad, mu tak boleh hidayah kepada orang yang menuk, walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang berhak memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya walaupun Nabi sendiri, pak saudara dia, tak boleh nak beri hidayah kepada pak saudara. Nabi nak doa tak boleh. Kenapa? Kerana bukan tangan Nabi hidayah. Bahkan hidayah ini milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala nak. Tapi dengan syarat kena usaha lah. Nak ke hidayah, nak kepada petunjuk. Bahasa kita petunjuk lah panggil. Nak kepada petunjuk tapi tak ada usaha. Kita nak jadi baik tapi tak ada usaha kita nak jadi baik. Nak jadi orang bagus, nak jadi orang baik tapi tak ada usaha, tak ada jalan ikhtiar kita nak jadi orang baik, maka tak akan dapat. Sebab itulah hidayah dan taufik merupakan kedua benda yang diperlukan bila mana kita nak beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah pengarah kita kepada kita, insya-Allah dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan taufik Allah Ta'ala dan dengan hidayah Allah Ta'ala, kita akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang cinta mengerjakan semaya. Nak suruh biar mari perasaan kasih nak semaya tu payah. Dia puas perih, puas gaya, puas suruh, puas belawai kita ni nak boleh ke mari semaya. Maknanya payah nak boleh kau kasih. Tetapi bagi orang bila sudah ada perasaan kasih dalam semaya, dia rasa saya nak tinggal semaya. Dia lepas pada semaya zuhur, dia rasa kasih, rindu dia, bercita-cita nak tunggu semaya asar pula. Dia nak kenapa? Kerana mari perasaan kasih dalam diri dia, nak semaya, nak menghadap Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan sebagai jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Atas dunia dia boleh rasa syurga tu. Lagu mana syurga dia? Bila mana dia akan takbir Allahu Akbar, mari rasa bahagia dalam hati. Allah kasih semua syukur, boleh berhubungan dengan Allah Ta'ala, boleh munajat kepada Allah Ta'ala, boleh menyembah, boleh menghadap Allah Ta'ala. Kasih sekasih-kasihnya. Sebab itulah antara cerita disebut oleh ulama bahawasanya pada satu kisah, satu ketika seorang waliullah, orang wali lah, wali ahli sufi, dan dalam satu kampung tu ada seorang orang ahli sufi. Dia pergi semaya tu belakang semua. Orang tahu dia ni orang alim, tu wali, tapi dia belakang semua. Satu ketika bincanglah pun dia gini lah, kita teratur tu wali ni, orang alim ni jadi tu imam. Ni bincang dia apa namanya, bincang setujulah. Satu ketika kebetulannya dia boleh tolak, ada peluang tolak tu wali tadi naik jadi tu imam. Orang alim tadi tolak depan jadi tu imam. Masa tu semaya Aisyah, dia buat akad takbir Allahu Akbar. Semaya lain story lah. Semaya so baca. Belakang dia tu pas sore tak ada. Ini tiba-tiba lepas pada salat rakaat yang keempat semaya Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi. Salat yang kedua tu bunyi bel subuh. Lama semaya dia. Kenapa? Kerana ada lazat dalam semaya dia. Pasal tak tinggi, tak berhenti semaya, nak semaya juga. Kenapa? Kasih dia pada semaya. Kalau kita payah nak boleh lah gitu tu. Kenapa nak boleh kau perasaan kasih dalam semaya?
Kita semaya ni nebeng belako kapun naiklah kapun ni alhamdulillah rajin belako. Tapi noyaknya satu persen bila mana ada gangguan daripada syaitan, daripada nafsu makhluk dan dunia menyebabkan kita jadi malah semaya. Kadang-kadang semaya hak rajin pun kadang-kadang kerana malu ketuk tua kapun naiklah. Ni kadang-kadang mari tu kerana orang suruh, kerana malu ke jiran-jiran. Ada juga. Tapi hak naknya biar kita tolak daripada segala perkara-perkara yang lain, biar mari semaya kerana rasa kasih, sebetul-betul kasih kepada Allah Ta'ala dalam ibadat semaya. Dah betul. Baik. Di antara petua-petua itu ialah, kata pengarang kita ini, yang pertama, apa dia? Semaikan kesedaran diri. Kita hidupkan kesedaran dalam diri kita. Kita suburkan kesedaran dalam diri kita. Katakan bahawa semaya adalah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap orang yang mukallaf. Maknanya kita kena faham, mula-mula sekali kita kena faham semaya-semaya itu benda wajib. Nak bina rajin dalam semaya, satu kita kena fikir, kita kena faham semaya-semaya itu benda wajib. Kerana apa? Ia adalah rukun Islam yang paling penting selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Kita kena faham rukun Islam ada 5. Rukun iman ada ni. Setengah orang tukar lagi. Rukun Islam ada 5. Disebut oleh hadis Nabi SAW. Hadis Nabi dipetik daripada himpunan hadis Al-Arba'in, karangan daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis Nabi SAW an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala 5 syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaum Ramadan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Satu hadis yang diriwayat daripada Bukhari dan Muslim. Kata Nabi katakanlah, disebut dalam hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya satu ketika dia berdengar Nabi SAW berkata, Nabi bersabda dan katakan, Islam itu didiri atas 5 perkara. Maknanya Islam ni ada 5 tiang utamanya. Apa dia? Yang pertama, tiang utama dalam Islam, bahawasanya dia bersaksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang pertama, kunci kepada rukun Islam. Nak masuk Islam kena mengucap. Kunci dia. Selagi tak mengucap, dia semaya hebat, dia puasa hebat, dia pergi haji 10 kali, tak kira berlaku. Kerana syarat ibadat ialah Islam baru terima. Maka yang pertama ialah kita bersyahadat, mengucap 2 kalimah syahadat itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan solat, iqamis solat. Maknanya dalam rukun Islam, hadis Nabi sebut, dia ni nombor 2 lepas pada mengucap semaya dulu. Dan lepas pada syahadah, terus kepada ibadat solat. Kenapa? Kerana al-hasu, satu kepentingan galakan kepada manusia untuk sedar bahawa mengucap 2 kalimah syahadah selepas ia ialah semaya selalu dah. Bukan kata puasa dulu, bukan kata haji dulu dah. Dan maka sebab itulah kita kena faham, lepas pada kalimah syahadat, perkara sebesar-besar Islam ialah syahadat, lepas pada tu semaya selalu. Sebab itulah antara juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut pada kita, benda mula-mula al-awwal ma yus'alu fi qabri, benda perkara pertama yang disoal dalam kubur apa dia? As-solat, semaya. Selagi mana tak selesai semaya kita, maka lagi tu kaki kita tak boleh nak melangkah pergi. Dekat situ kita dia soal jawab dengan malaikat setara mana semaya kita atas dunia. Jadi yang pertama kita kena sedar, kita kena faham bahawa semaya itu merupakan perkara penting yang kedua daripada mengucap 2 kalimah syahadat. Bahkan kata ulama, orang yang meninggalkan sembahyang adalah peruntuh dan perosak kepada agama sendiri. Faman tarakaha faqad hadama din, kata Nabi. Barang siapa yang tinggal sembahyang, maka seolah-olah dia ni meruntuhkan agama. Ini kita puasa hebat hari-hari, rejak puasa tak tinggal, contohlah. Haji pergi 10 kali, tapi semaya kita cerilu. Kadang-kadang haji pergi semaya, tanya malam,
tak semaya, maka jika kita meninggalkan semaya tanpa pula dengan sengaja, maka dikira oleh Nabi SAW sebagai orang yang meruntuhkan agama. Dia maknanya kita ni supaya tak sayang kepada agama sendirilah. Bahkan kita sendiri yang berani untuk meruntuhkan agama. Sebab itulah antara kata-kata ulama, sebab apa Islam sehingga semakin hari semakin longgar, semakin tak kuat, semakin tak kukuh. Kerana apa? Kerana tiang antara tiang Islam iaitu semaya sudah jaga-jaga yang kuat. Tidak dipandai dengan perkara yang penting. Dia maka menyebabkan agama Islam jadi tak kuat. Kukuh tiang tu ialah bila mana kita rajin semaya. Dia bahkan kata antara katanya ialah daripada kata-kata orang panggil pendeta Yahudi dan juga Israel. Dia kata sesungguhnya perkara yang paling aku takut ialah perhimpunan manusia antaranya pada hari Jumaat. Kenapa? Kerana pada masa itu orang Islam pakat kupu semaya. Dia bersatu padu di situ nampaknya. Tapi jangan sekadar kepada semaya Jumaat saja. Semaya Jumaat raja, semaya fardu tak buat. Mana jadi tak kukuh juga agama. Jadi nak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita kena pastikan, kita kena sedar bahawa semaya itu merupakan benda yang penting. Lepas pada mengucap semaya selalu. Jadi kena jaga, kena bagi faham kesedaran ini biar subur dalam hati kita, barulah kita jadi rajin nak semaya. Kadang-kadang kita tak melihat kepada kepentingan wajibnya semaya, menyebabkan kita jadi semaya jadi malah. Semaya kerana orang, semaya kerana tanggungjawab semata-mata. Semaya pun kadang-kadang tidak ada pengisian dalam semaya. Dia walaupun kadang-kadang semaya Allah Ta'ala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu boleh mencegah kamu daripada perkara keji dan perkara munkar. Tapi kita semaya-semaya kita dah buat juga benda keji, benda munkar. Kenapa? Kerana ada masalah pada semaya kita, dari segi tak sempurna, tidak ada rasa ikhlasnya, semaya kerana terpaksa. Macam-macam faktor yang boleh menyebabkan semaya kita tu jadi tak sempurna. Maka nak kita kena jaga semaya kita, biar semaya kita tu sempurna di sisi Allah Ta'ala. Barulah semaya itu dikira sebagai semaya yang mampu untuk bawa diri kita, untuk jaga diri kita daripada perkara-perkara yang mungkar. Seterusnya akan menyebabkan kita jadi rajin semua semaya. Bila semaya jadi rasa manis, rasa semaya rasa sedap. Kenapa? Kerana sudah ada rasa kasih pada semaya kita. Bila semaya nak tunggu pula bercita-cita untuk kita semaya dengan waktu yang seterusnya. Lepas pada murid rasa kasih tak tinggal, nak tunggu semaya esok. Kalau terdekat berdekat-dekat murid esok dekat, dia kalau lepas esok bercita-cita nak semaya subuh, itu panjang. Nak buat pengisian biar hati sentiasa kasih untuk semaya. Ni baik. Baik. Yang kedua, petua ataupun cara-cara kita nak buat ataupun kita nak menjadikan kita sendiri ni rajin semaya, iaitu kita tanamkan rasa cinta kepada ibadat semaya dengan kita letakkan bahawa semaya itu betapa kudusnya ibadat ini. Semaya ni bersih, kudus ni bersih. Semaya itu as-salatu wa hiya at-taharah, kata ulama. Antara ulama disebut bahawa as-salatu hiya at-taharah. Semaya ialah satu cara kita nak bersih diri kita. Dengan semaya lah hati kita jadi bersih, amalan kita jadi bersih. Maknanya semaya ni bersifat suci dan dia boleh menyucikan kita. Dan betapa pula besar faedah dan manfaatnya kepada jasmani, rohani, kesihatan, kebersihan zahir dan batin. Dia jadi bersih belaka, tubuh pun jadi sihat. Dan lagi betapa berkesannya semaya itu sekiranya difahami benar-benar dalam pendidikan akhlak muslim dan muslimah. Maknanya dari segi akhlak pun jadi comel. Bila kita semaya disiplin, kita semaya waktu, kita semaya kita jaga, dari segi wuduk kita sentiasa berkekalan. Maknanya boleh memberi kepada kita satu akhlak yang baik. Memang besar sekali sebagai sembahyang kepada pembentukan masyarakat kerjasama, harmoni dan bersatu padu. Maknanya di sini dikatakan sebagai boleh membina baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Boleh bina satu baldatun thayyibah, satu negara, satu kerajaan yang baik, satu masyarakat yang baik. Wa rabbun ghafur, dan sentiasa diampuni oleh Allah Ta'ala untuk kita. Lalakan yang masyarakat kita jadi baik, kita pun sentiasa diampun oleh Allah Ta'ala. Syaratnya kena jaga semaya. Dia baik.
Jadi yang ketiga, ciri-ciri ataupun cara untuk suruh sentiasa menunaikan sembahyang ialah kita tanam rasa bertuah, bangga dan mulia dengan ibadat sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. Jadi